Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi serta ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada dalam satu majlis ilmu yang sempena sambutan ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul. Maka kuliah kita pada malam ini akan membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada itu, macam biasa, kita akan buka ruang kepada soal jawab. Jadi kuliah kita ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi tazkirah. Sesi yang kedua adalah sesi anda tanya, mufti jawab. Sesi yang kedua, sesi soal jawab lah, sesi soal jawab. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, Allah taala sebut dalam Al-Quran dalam suratul Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan kau ya Muhammad kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Jadi tuan-tuan, ayat ini menunjukkan kepada kita betapa rahmat yang datang melalui baginda Nabi SAW yang disebut oleh Allah Ta'ala, Allah utuskan, datangkan Nabi SAW sebagai rahmat. Sebab itu kalau kita tengok sebelum kedatangan Nabi, manusia hidup dalam keadaan berpecah belah. Manusia hidup dalam keadaan saling bergaduh di antara satu sama lain, berperang. Bahkan Aus dan Khazraj perang beratus tahun di antara mereka. Hidup siapa kuat dialah kudrat. Hidup tidak ada sistem. Hidup dalam keadaan masing-masing memikirkan untuk kehidupan dunia semata-mata. Lalu berlakulah keruntuhan akhlak, keruntuhan agama yang berlaku. Sebab itu masyarakat satu ketika sebelum dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat disebut sebagai masyarakat apa? Jahiliyah. Kalau kita tengok maksud jahiliyah itu, maksud dia jahil. Jahiliyah ni jahil. Jahil itu makna apa? Jahil ni dhiddul ilmi, sesuatu yang berlawanan dengan ilmu. Mana jahil ni bodoh lah, bahasa mudahnya bodoh.
Adakah masyarakat Arab pada ketika itu sebelum kebangkitan Nabi SAW sememangnya mereka bodoh dalam keadaan mereka tidak ada ilmu langsung? Tidak juga. Adakah jahiliah itu merujuk kepada orang yang jahil yang tak ada ilmu semata-mata? Sebenarnya tidak. Sebab apa kita kata tidak? Sebab orang Arab ni kebiasaan mereka boleh pergi, merantau, berniaga, berjalan, bermusafir ribu kilometer tanpa menggunakan peta sebab peta tak ada, tanpa menggunakan kompas sebab kompas tak ada, tanpa menggunakan signboard pun tak ada. Lalu macam mana mereka boleh mengadakan perjalanan yang jauh? Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah permudahkan kepada golongan Quraisy untuk melakukan perjalanan. Rihlah ni perjalanan, dan kebanyakan perjalanan golongan Quraisy ini berniaga. Rihlatash shita'i was-saif, perjalanan pada musim syita. Syita ni musim sejuk. Was-saif musim panas. Baik tuan-tuan, saya nak tanya, musim sejuk maka pergi ke mana, dan musim panas maka pergi ke mana? Ke manakah mereka pergi waktu musim sejuk? Perjalanan mereka itu ke mana? Ke mana? Bayar lepas. Perjalanan musim sejuk mereka ke Yaman. Yaman, sebab Yaman ni sebuah negara panas. Jadi kalau pergi waktu musim panas juga, mau hangit. Jadi mereka pergi waktu musim sejuk. Bila musim sejuk ni suasana tu agak okey lah sikit lah, sebab dia negara panas. Berapa ribu kilometer dari Mekah ke Yaman? Ribu kilometer. Dan musim panas mereka ke mana? Ke Syam. Syam tu di mana? Dulu ni bila sebut bumi Syam, dia besar. Hari ni merangkumi 4 negara. Syamnya dulu Syam. Sekarang ni hak Syam tu dah jadi 4 negara zaman sekarang. Yang pertama Syria, yang kedua Jordan, yang ketiga Palestin, yang keempat cantik dah tu, satu lagi Iraq tak masuk. Lubnan. Lubnan. Dulu ni itu semua bumi Syam, Ardus Syam. Sekarang ni sudah dijadikan 4 negara: Syria, Palestin, Jordan dan juga Lubnan. Dan dia punya center dia, Syam itu adalah Syria, Damsyik. Sebab tu sampai hari ni pun bila nak sebut Syam, orang akan merujuk kepada Syria, sebab itu centernya. Pun dari Mekah ke sana ribu kilometer. Kalau kita kata orang Arab jahiliah ni tidak ada ilmu, macam mana mereka boleh sampai ke sana dalam keadaan ribu kilometer? Maka pergi macam mana? Dalam suasana zaman itu kita kata kompas pun tak ada. Zaman itu highway pun tak ada. Zaman itu signboard pun tak ada. Bagaimana mereka boleh sampai? Mereka berada di padang pasir, berjalan di atas padang pasir. Kalau berjalan atas padang pasir, tuan-tuan, tak tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Tengok saujana mata memandang, nak pergi mana ni, tak tahu nak pergi mana ni. Tetapi pada waktu itu mereka sudah ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu bintang, ilmu buruj. Maknanya mereka ada ilmu. Walaupun mereka tetap dipanggil jahiliah, tetapi mereka ada ilmu. Maka dengan sebab itu mereka boleh sampai dengan menggunakan ilmu bintang. Mereka tahu mana arah ke utara, mana arah ke selatan, mana arah timur, mana arah barat. Maka mereka sampai yang ribu kilometer. Jadi dalam suasana mereka itu ada ilmu, tetapi sebab apa mereka digelar sebagai masyarakat jahiliah? Maka di sini para ulama menyatakan bahawa maksud jahiliah di sini merujuk kepada 2 aspek. Orang Arab pada waktu itu jahiliah ini rujuk kepada kebodohan, kejahilan, kebobrokan dalam 2 aspek. Yang pertama aspek akidah, aspek iman. Mereka tak kenal Tuhan. Apa saja maka boleh capai sebagai Tuhan, maka capai sebagai Tuhan. Sehingga kan kalau kita tengok bagaimana permulaan penyembahan berhala yang berlaku di Mekah, berasal daripada seorang nama dia Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni dia pergi ke Syam.
Syam ketika itu di hari ini Jordan, di satu tempat nama dia Ardul Balqa. Balqa ni di Jordan, juga disebut Syam. Saya sebut tadi Syam tu luas kan, di Balqa. Sekarang ni Balqa itu terletak di Jordan. Maka apabila dia sampai ke sana, dia dapati ada satu golongan nama dia Amaliq. Orang Amaliq ini mereka penyembah batu, penyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai bertanya kepada mereka, dia buat batu, buat patung, dia buat apa? Lalu diberitahu kepada Amr bin Luhai bahawa patung itu digunakan kadang-kala kalau kemarau yang panjang nak minta ke Allah Ta'ala, minta melalui patung itulah, patung itulah yang akan menyampaikan kepada Tuhan. Amr bin Luhai tertarik, dia pun minta satu, maka diberilah kepadanya satu patung nama dia Hubal. Maka dia balik Hubal ke Mekah, mula-mula balik minta supaya dimuliakan, lama-lama menjadi penyembahan, sehingga 360 berhala berada di sekeliling Kaabah. Maknanya jahil beragama, jahil dalam keadaan mereka tidak kenal Tuhan. Apa saja yang dapat jadikan Tuhan, mereka jadikan Tuhan. Diukir patung, dijadikan Tuhan sebagai perantaraan dengan Tuhan dan sebagainya. Maka dengan sebab itu jahiliah itu merujuk kepada yang pertama, jahil dari sudut agama. Yang keduanya, jahil dari sudut akhlak. Innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Seorang penyair dia menyatakan bahawa innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya sesuatu umat itu dia akan kekal bila mana akhlaknya kekal. Fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau akhlaknya runtuh, maka umat itu akan runtuh. Dan waktu itu masyarakat jahiliah terkenal dengan orang yang mempunyai keruntuhan akhlak. Maka tidak ada akhlak. Maka nak minum arak, maka nak berpesta, mereka nak melakukan kezaliman kepada hamba-hamba. Boleh pula mereka berlumba-lumba untuk memanah hamba-hamba yang mereka miliki. Kezaliman itu berlaku berleluasa, peperangan berlaku, pergaduhan berlaku. Tidak ada akhlak. Wanita boleh diwarisi, jadi harta pusaka, jadi barang dagangan. Tidak ada akhlak, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu mereka dianggap sebagai masyarakat jahiliah. Sebab jahil dari sudut akidah, jahil dari sudut akhlak. Sebab itu Muhammad Qutb menyatakan bahawa masyarakat jahiliah bukan sekadar wujud pada zaman sebelum kebangkitan Nabi SAW, tapi masyarakat jahiliah itu akan wujud pada bila-bila zaman, bila-bila waktu, sampai ke akhir zaman. Masyarakat jahiliah akan tetap wujud bila mana adanya pada masyarakat itu mereka yang tak kenal Tuhan, mereka yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang masih lagi terlibat dengan perkara-perkara syirik, dan mereka yang akhlaknya runtuh, akhlaknya rosak. Maka kalau zaman moden ini pun, maka wujudnya masyarakat jahiliah. Jadi masyarakat jahiliah tidak tertakluk pada zaman sebelum kebangkitan Nabi SAW, tetapi masyarakat jahiliah berada pada mana-mana zaman sekiranya menepati dua perkara tersebut, iaitu pertama, jahil dalam bab agama, syirik kepada Allah. Contoh, macam hari ini kadang-kadang ada juga perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik itu berlaku. Percaya seseorang tok guru tak mati, dia mati hidup semula. Memanglah mati hidup semula, tapi dia kata bahawa hidup atas dunia balik, dia ghaib saja. Nanti ujung zaman ni dia main balik. Percaya kepada tanasuh al-arwah, arwah-arwah ni masuk dalam jasad-jasad orang lain, dan pelbagai lagi kepahaman yang khurafat. Ini juga disebut sebagai jahiliah. Itu belum lagi kadang-kadang aspek-aspek syirik kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku melalui bomo-bomo dan sebagainya. Yang percaya kepada bomo, tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, minta pelindungan daripada makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang syirik. Percaya kepada tangkal, percaya kepada azimat yang telah dipesan oleh Nabi SAW, itu perkara syirik. Percaya kepada tarikh lahir, boleh memberi kesan kepada seseorang. Dia ni lahir bila? Oh, kalau lahir macam ni, kesan dia begini. Oh kan. Percaya kepada bintang-bintang. Ini semua benda-benda yang
ada unsur-unsur jahiliah. Yang kedua, keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak berlaku dalam keadaan perzinaan berlaku, dalam keadaan minum arak berlaku, dalam keadaan orang tidak mengetahui, tidak mempedulikan hukum hakam syarak, dan pelbagai lagi. Maka itu yang disebut sebagai jahiliah. Lalu Allah Ta'ala utuskan Nabi nak memperbetulkan masyarakat ini dengan membawa Islam. Islam yang maksud dia apa? Selamat. Aslim taslam. Kalau kamu terima Islam, kamu akan selamat. Sebab Islam itu sendiri maksud dia selamat. Selamat dengan bagaimana? Dengan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu sistem yang diberikan oleh Allah yang lengkap, yang komplit, dengan turunnya ayat Quran surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu, aku sempurnakan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud firman Allah daripada surah Al-Maidah ayat 3. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi bawa Islam dalam keadaan membawa rahmat, iaitu membebaskan manusia yang pertama daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kata-kata Rub'i bin Amir ketika mana dalam peperangan Al-Qadisiyah, peperangan di antara orang Islam dengan tentera Parsi pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu panglima perang Islam, nama dia Rub'i bin Amir, dia pergi berjumpa dengan Rostam. Rostam ni siapa? Panglima perang Parsi. Maka apakah kata-katanya yang masyhur? Dia menyatakan bahawa laqad ibta'athana Allah linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min juril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Apa kata Rub'i bin Amir? Dia kata Allah telah mengutuskan kami linukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia, min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada perhambaan kepada sesama manusia kepada perhambahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya orang Islam ni, Islam datang untuk apa? Nak bebaskan manusia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam. Buang segala perhambaan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhambakan diri kepada makhluk, kecintaan kepada makhluk, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada pangkat, kecintaan kepada dunia, mesti dihapuskan. Sebaliknya, kecintaan sebenar-benarnya, perhambaan sebenar-benarnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada nak membuka, mengeluarkan daripada kezaliman kepada keadilan Islam. Islam yang bersifat adil. Islam yang bersifat adil. Adil yang maksud dia wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sebab tu orang yang tidak adil nama dia zalim. Sebab zalim maksud dia wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, zalim ni apa? Tak sembahyang tu zalim lah tuan-tuan. Ada orang nak tunggu bunuh orang baru zalim. Bunuh orang baru zalim, tumbuk orang baru zalim, rampas harta orang baru zalim. Tak, kamu tak sembahyang pun dah zalim. Sebab kamu tidak meletakkan hukum syarak pada tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak membebaskan Islam, nak bebaskan manusia daripada sebarang kezaliman kepada kebenaran Islam. Sebab Islam bersifat adil. Islam bersifat adil yang sudah tentu memberi kebaikan duniawi dan juga ukhrawi, dan mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan, jadi Nabi SAW diutuskan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat. Jadi dengan rahmatnya Nabi SAW, Nabi bebaskan manusia daripada syirik pada Allah. Maka dengan sebab itulah perkara pertama dalam kehidupan kita, sebagaimana disebut oleh para hukama, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak kenal Allah melalui apa? Melalui zat tak boleh, melalui sifat yang maha agung, yang maha hebat. Jadi maknanya kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kalau kita lihat Nabi SAW diutuskan untuk membawa rahmat, dalam arti kata membawa kasih sayang dan membawa akhlak yang baik di kalangan masyarakat. Sebab itu
Nabi SAW menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak yang rosak dimurnikan semula. Perasaan dendam, benci, musuh, perang, Nabi SAW bawa akhlak kasih sayang, mahabbah, persaudaraan. Maka dengan akhlak yang itu membawa kepada kasih sayang, persaudaraan dan perpaduan yang seterusnya memberi kekuatan kepada ummah pada ketika itu. Tuan-tuan bayang, saya sebut tadi, Aus dan Khazraj perang beratus tahun. Nabi satukan mereka atas kalimah tauhid. Nabi satukan mereka di atas kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi persaudarakan pula Muhajirin dan Ansar atas kasih sayang juga. Sebab itu penting tuan-tuan. Rahmat itu maksudnya kasih sayang dan belas kasihan. Orang yang tak ada sifat kasih sayang, orang yang tidak ada sifat belas kasihan, yang ada sifat kebencian, permusuhan, maka orang itu tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang menyatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat rahmat, maka dia tidak akan dirahmati. Sebab itu Islam mengajar kepada kita, Nabi SAW mengajar kepada kita untuk bersifat rahmat, kasih sayang, belas kasihan, hatta kepada haiwan sekalipun. Pada haiwan pun nak kena sifat, ada sifat rahmat, apatah lagi manusia. Sebab itu Nabi SAW menceritakan tentang ada seorang, disebut dalam hadis yang sahih, ada seorang ni dia bermusafir. Hadis ni masyhur tuan-tuan, kita tahu, kita ulang balik, peringat balik. Nabi SAW menceritakan tentang ada seorang musafir jauh, dia rasa dahaga sangat-sangat. Lalu dia mencari air, mencari, dia jumpa satu telaga, satu perigi. Dia tengok ada air, dia pun turun dalam perigi tersebut, dia pun minum air. Lega bila dapat minum air. Orang tengah dahaga ni tuan-tuan, rasa lega sangat-sangat. Kemudian dia naik balik atas, daripada telaga tu dia naik ke atas tebing. Tiba-tiba dia ternampak seekor anjing yang sangat-sangat kehausan. Anjing itu menjilat-jilat tanah berhampiran dengan perigi tersebut. Mungkin kesan-kesan air yang ada kat situ, dia jilat. Sebab apa? Sebab dia sangat dahaga. Maka pada ketika itu, yang kata laki-laki ni, dia tengok anjing tu, dia teringat diri dia yang kehausan sebentar tadi, sangat-sangat susah. Maka anjing itu sudah tentu dia juga berada dalam kesusahan yang amat sangat. Oleh kerana ada sifat rahmat, sifat belas kasihan tadi, walau kepada seekor anjing, dia pun turun balik dalam telaga tadi untuk ambil air. Bekas tak ada. Bila bekas tak ada, ambil kasut. Dia ambil kasut dia, diisikan air, isikan ayam, dia pun nak naik macam mana? Dia gigit. Gigit sebab nak panjat naik. Nak panjat naik. Kasut yang isi ayam tadi naik sampai dia bagilah ayam itu kepada anjing itu untuk diminum. Maka Nabi SAW menyatakan balasannya syurga. Sebab apa? Sebab sifat belas kasihan, sifat rahmat, walau kepada seekor haiwan, walau kepada anjing. Tapi jangan silap faham ya. Ada orang silap faham. Oh, dia kata kalau gitu kita bela anjing kan? Sebab kita kena ada sifat rahmat. Sifat rahmat tu belas kasihan, tapi tak bermakna kita kena bela anjing. Tak, bela anjing Nabi larang kalau tidak ada keperluan. Bahkan disebut dalam hadis, kalau siapa yang bela anjing tanpa apa-apa keperluan saja-saja aja, maka pahalanya berkurang setiap hari satu qirat. Setiap hari satu qirat. Satu qirat ni banyak mana pula? Satu qirat ni besar bukit Uhud. Macam hadis Nabi yang menceritakan tentang fadilat orang solat jenazah. Orang solat jenazah ni tuan-tuan, pahala dia besar. Man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falahu qirat. Kata Nabi, kalau orang yang menyaksikan jenazah hingga ditunaikan solat kepadanya, dia dapat pahala satu qirat. Dan siapa man syahidal janazah hatta yudfan, dia sampai ke tanah perkuburan, sampai dikebumikan, falahu qiratan, dia dapat dua qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah, apa maksud dua qirat itu? Mathalul jabalainil azimain, seumpama dua bukit yang besar, dua qirat. Jadi kalau satu qirat, satu bukit. Solat jenazah pun tuan-tuan, kalau kita buat betul-betul dah dapat satu bukit pahala. Sebab tu kadang-kadang orang kalau dia tak buat, rugi.
Bukan susah pun. 4 takbir je. Tapi kalau 4 takbir pun, kalau tidak belajar, tidak menuntut ilmu, dia tak tahu. Dia tak tahu. Tuan-tuan, saya pernah satu ketika, saya pergi umrah. Jadi, ada seorang ni, dia ni masa tu dia umur 70 lebih. Dia duk follow saya. Saya pergi masjid, dia pergi masjid. Alhamdulillah, saya kata mai ikut. Sebab dia tak ada siapa, dia kata dia pun kali pertama main umrah, dia nak belajar lah. Saya kata mai. Saya pergi masjid, duduk Masjid Haram. Dia pun duduk sebelah saya. Solat Zuhur, dia pun solat. Bila mai solat jenazah, kan setiap waktu ada solat jenazah, baik di Madinah maupun di Mekah. Biasanya lepas setiap waktu adalah solat jenazah. Bila saya tunaikan solat jenazah, tiba-tiba dia tak tunaikan. Dia tak solat. Tak apalah, kot dia letih, penat apa, tak apa. Waktu seterusnya tak solat juga. 2-3 kali saya tengok dia tak solat, saya pun tanyalah. Duduk saja tak solat sekali kan solat jenazah? Sebab pahala besar. Pahala besar kita sebut tadi kan. Satu qiraat sekurang-kurangnya dapat. Satu bukit pahala. Rupa-rupanya barulah dia sebut. Sebenarnya dia kata saya tak tahu nak solat jenazah macam mana. Walaupun benda ni kita nampak simple, tapi kalau tak belajar tak tahu. Saya kata tak nak belajar. Dia kata tak pernah ni main umrah ni pun orang tajam, orang sponsor. Kan? Baru duk berjinak-jinak dengan Islam. Dulu dia kata sembahyang pun tak. Lah baru duk sembahyang lah. Baru berjinak-jinak. Saya kata tak apa. Okey. Solat jenazah ni saya ajak dia. Lepas ni kena solat. Boleh? Dia kata boleh. Tapi kena tolong ajak saya. Saya kata begini. Takbir yang pertama, lepas takbiratul ihram kita niat nak solat jenazah kepada, ingat niat ni kot Melayu pun tak apa, bukan nanti kot Arab sebab niat ni benda hati, kehendak kita ingat nak solat jenazah. Okey, kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas takbir itu baca Fatihah. Dia kata okey, Fatihah memang hafal lah. Okey. Kemudian takbir yang kedua, lepas Fatihah takbir kedua, lepas takbir kedua selawat kat Nabi, macam kita selawat masa tahiyat akhir tu sampai dekat fil alamin innaka hamidum majid kan. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad tu sampai habislah. Benar? Sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad tu sekurang-kurang selawat, tapi elok kita selawat macam kita selawat Ibrahimiyah. Boleh? Boleh lah, duk selawat dalam sembahyang boleh. Okey. Tu lepas takbir yang kedua. Lepas yang takbir yang ketiga doa. Dia kata doa apa? Ni dia tak tahu. Doa apa? Saya kata tak tahu doa pun. Tak tahu. Okey, saya kata kalau tak tahu ambil satu doa. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah panjangnya. Lah panjang. Saya sebut baru satu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Panjang. Sebab tak nak baca panjang. Saya fikir macam mana nak buat. Tak apa, ambil pendek. Allahumma ghfir lahum. Boleh tak? Satu je. Satu doa je. Allahumma ghfir lahum. Maksud dia, ya Allah ampunkan dosa mereka. Itu doa. Dia kata boleh. Ustaz boleh tolong tulis tak? Rupanya dia tak tahu. Nak sebut Allah maghfir lahum pun tak tahu. Kena tulis. Takut lupa. Saya pun tulis. Ambil kertas, pen anda tulis. Alif, lam, lam. Dia kata, jangan tulis aku tu. Saya tak arti nak baca. Tulis kurumi. Pula dah. Tak apalah. Kita ra'i dia. Sebab dia tak tahu. Tulis A, L, L. Tulis kurumi. Allahumma maghfir lahum. Dia ambil. Okey. Lepas takbir yang ketiga, baca ni. Boleh? Boleh. Allahumma ghfir lahum. Allahumma ghfir. Ulang yang tu je saya kata. Ulang banyak kali. Dah tak ingat. Ulang yang tu lah. Itu pun satu doa. Ya Allah ampunkan dosa mereka. Allah ampunkan dosa mereka. Dah nak suruh baca panjang dia tak tahu. Hak tu pun satu tu kira okey lah. Okey. Hak tu untuk takbir ketiga baca yang tu je. Ulang-ulang yang tu je. Allahumma ghfir lahum. Allahumma ghfir lahum. Allahumma ghfir lahum. Lepas tu takbir yang keempat. Lepas takbir yang keempat bagi salam cukup lah. Bagi salam cukup. 4 takbir bukan susah pun. Tapi dapat pahala satu qiraat. Dia pun okey. Lepas bila sekali lagi bila masuk waktu solat lah. Bila solat tuan-tuan, lepas habis solat fardu, lagi solat jenazah. Dia pun bangunlah. Kan? Baru nak takbir, dia ambil lah kertas di simpan tu. Allahumma maghfir. Apa? Kita rasa mudah sebab kita dah biasa buat. Orang tak biasa buat. Walaupun satu perkataan dia rasa susah. Dia usah duduk nak ingat Allah maghfir lahum tu nak ingat tu. Duduk tengok dia kali. Bulan poket. Lepas poket barulah Allahu akbar. Fatihah okeylah, selawat okey. 2-3 kali kau sembahyang dia tengok, lepas tu tak tengoklah. Nak ceritanya bahawa walaupun perkara itu simple, tetapi kalau kita tak belajar kita tak akan tahu.
Jadi balik tadi cerita, saya nak cerita qirat tu maksud dia pahala sebesar bukit. Begitu juga kalau orang belah anjing, dia akan hilang pahala sebesar qirat. Kalau tiap tanpa ada keperluan. Oh, bukankah itu rahmat pada binatang? Rahmat pada binatang bukan bermakna hang nak kena belah. Anjing tak boleh, malaikat tak masuk rumah yang ada anjing dan patung. Itu disebut dalam hadis yang sahih. Orang belah anjing untuk jaga kebun tu cerita lain lah. Tapi saja-saja nak belah macam kita belah kucing, tak boleh. Nabi larang. Bahkan disebut bahawa malaikat tak masuk. Para ulama bincang, malaikat apa tak masuk? Sebab kadang-kadang ada orang buat layak buruk. Dia kata kalau malaikat tak masuk, tak apa, aku biar anjing banyak sikit dalam rumah, aku tak mati. Kita malaikat tak masuk, so malaikatmu tak masuk lah. Tuan-tuan, kena faham. Ulama dah bincang dah. Yang tak masuk tu malaikat rahmat dan juga malaikat Jibril tak masuk. Malaikat maut duduklah tak mana pun dia masuk. Nyorok tak mana pun. Ada anjing ke, ada patung ke, ada apa pun dia masuk. Malaikat ni hadu jaga, had tulis kiraman katibin kan ada, malaikat hafazah ada, kita duduk tak mana pun dia duduk ada. Tapi maksud malaikat tu malaikat rahmat. Sebab malaikat rahmat ni tuan-tuan, ada jenis malaikat ni di tawaf, dia pergi rumah ke rumah. Ni majlis ilmu pun dia datang. Dia akan mendoakan rahmat kepada orang yang baik, orang yang berada dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tapi kalau rumah yang ada patung, rumah yang ada anjing, maka malaikat rahmat tidak masuk. Itu maksud dia. Jadi maknanya kita bersifat rahmat terhadap haiwan bukan bermakna kita nak kena belah dia. Tambah anjing dan babi. Lagilah. Siapa nak belah babi? Lagi tak mau. Tuan-tuan. Jadi maknanya, tapi kena bersifat rahmat. Dengan rahmat itu dapat masuk syurga. Walaupun kepada seekor haiwan yang disebut sebagai mughalazah. Ya, haiwan mughalazah. Dia seekor haiwan mughalazah. Sampai kalau kena dia pun kena basuh 7 kali basuhan. Bercampur dengan air tanah. Sebab itu dia panggil mughalazah. Tetapi dengan haiwan sebegitu pun kena ada sifat rahmat. Tapi kalau tak ada sifat rahmat, maka mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi menceritakan tentang seorang wanita yang mengurung kucing. Dia belah kucing, dia kurung. Dah kurung tak bagi makan. Akhirnya kucing itu mati kelaparan. Kalau kamu tak nak bagi makan, kamu buka sangkarnya. Dia reti cari makan sendiri. Dia haiwan, dia tahu nak cari makan. Dia melompat sana, melompat sini, pergi sana, pergi sini. Dia retilah nak cari makan. Dia tahu. Jangan kurung dia. Biar dia, kalau kita nak bagi makan pun biar dia cari makan sendiri. Tapi masalah apa? Pergi kurung dia. Bila pergi kurung, kita kena bagi makan. Tak bagi makan pula, seksa dia sampai dia mati kelaparan. Maka itu satu kezaliman. Maka Nabi SAW menyatakan neraka bagi orang bersikap begitu. Jadi tuan-tuan, kalau kepada haiwan pun kena ada sifat rahmat, apatah lagi manusia. Sebab itu Nabi SAW bawa benda ni, kasih sayang, belas kasihan, rahmat merahmati di antara satu sama lain. Apatah lagi di kalangan orang yang beriman. Tuan-tuan, tapi pada hari ini kita lihat perkara ini makin pudar dalam kalangan masyarakat kita. Di mana nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah, rahmat itu yang patut kita semai dalam diri kita, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Macam mana kita sebut makin kurang? Apabila berlakunya perbalahan, pergaduhan, kebencian, umpat-umpatan, label-labelan, kan? Fitnah memfitnah dan sebagainya, maka ini bercanggah dengan rahmat, ini bercanggah dengan kasih sayang, ini bercanggah dengan belas kasihan, ini bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW menggalakkan kepada kita, bahkan wajibkan kepada kita berkasih sayang. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, la tadkhul jannah, kamu tak boleh masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak dianggap beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Jadi kasih sayang itu merupakan prasyarat kepada iman, dan iman itu prasyarat kepada masuk syurga. Jadi dia saling kait mengait di antara satu sama lain. Nak masuk syurga kena ada kasih sayang, kena ada mahabbah. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala menggariskan kepada kita banyak panduan yang berkaitan hubungan sesama manusia. Antaranya apa? Antaranya jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk sesama manusia, terutama sesama orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jangan mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mengintip-ngintip, mencari keaiban orang. Jangan memfitnah orang, jangan melakukan benda-benda keji sesama manusia. Itu semua adalah cara untuk mengeratkan kasih sayang sesama kita.
Tapi macam kita tengok pada hari ini, apa yang berlaku sebaliknya. Bila ada kebencian, di situ akan ada umpatan. Bila ada kebencian, di situ akan ada pergeseran. Tapi kalau ada kasih sayang, tuan-tuan, kita nak mengumpat dah orang kita sayang, agak-agak. Sebab mengumpat ni kita nak cerita keaiban orang. Kan? Kalau kita fitnah pula, kita reka cerita terhadap orang, tuduhan palsu. Agak-agak kalau orang tu kita sayang, kita nak tuduh dia benda-benda tak betul tak? Agak-agak kita nak label satu-satu label tak? Agak-agak kita nak umpat dia tak? Dah, pasal kita sayang kat dia. Tapi hari ni, bila mana berlaku pergeseran di kalangan umat Islam, pergaduhan, dia mula menimbulkan bibit-bibit kebencian. Bila menimbulkan bibit kebencian, dia tak kisah. Dia hantam-hantam sungguh, dia kutuk-kutuk sungguh, dia umpat-umpat sungguh, dia fitnah-fitnah sungguh, dia kena hantam je. Tidak ada nilai kasih sayang, tidak ada kelembutan, yang ada kekerasan. Akhirnya kita balik kepada zaman jahiliah. Keras kepada sesama Islam, sesama Muslim. Patut kita sayang kat dia sebab dia saudara seagama kita. Dia mengucap dua kalimah syahadah, tetapi orang yang mengucap dua kalimah syahadah itulah yang kita bersikap keras terhadap mereka. Kita mengutuk mereka, kita mencaci mereka, kita mengumpat mereka, kita memfitnah mereka, kita meletakkan pelbagai label, meletakkan pelbagai laqab yang buruk-buruk. Maka ini sebenarnya menunjukkan hilangnya sifat kasih sayang yang dibawa oleh Nabi SAW. Hilangnya sifat rahmat. Bila hilang sifat kasih sayang, hilang sifat rahmat, apa jadi? Kita tidak akan dirahmati. Pergeseran akan berlaku secara berterusan. Jadi, di mana kekuatan umat Islam? Tidak ada. Sebab tu umat Islam kalau nak kuat, balik kepada iman, balik kepada kekuatan kasih sayang. Balik kepada apa yang dibawa sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Sebagaimana Umar Al-Khattab kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu bangsa, satu puak, satu keturunan yang Allah muliakan kita dengan Islam. Macam tu kita. Bila mana kita berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, kita follow apa hak Nabi bawa dengan mentauhidkan Allah, dengan memperkukuhkan hubungan sesama manusia di atas dasar nilai kasih sayang. Kita kurangkan pergeseran, kurangkan pergaduhan, kita agree to disagree. Tu bahasa orang yang lepas. Yang orang bahasa belah ni, agree to disagree. Kita melapang dada dalam perkara-perkara khilaf. Jangan ada fanatik, jangan ada ta'asub. Nama pun khilaf ni akan berlaku sampai bila-bila. Maka kita melapang dada di atas dasar kasih sayang, kita menghormati di antara satu sama lain. Itu kekuatan yang boleh kita bilang. Tetapi kalaulah umat Islam terus bercakaran sesama sendiri, umat Islam hilang sifat rahmat, umat Islam dah lupa sunnah Rasulullah SAW, maka akan berlaku seumpama apa yang berlaku di Andalus, di Spanyol. Di Andalusia satu ketika umat Islam menguasai selama 800 tahun. 800 tahun. Betapa ketamadunan, kecemerlangan, kehebatan intelektual, ilmu berkembang begitu hebat. Tapi akhirnya setelah 800 tahun ia musnah, ia hancur. Punca utamanya ialah pergaduhan, perbalahan, pergeseran, hilangnya sifat rahmat dan kasih sayang sesama umat Islam. Mereka sudah melupai sunnah Rasulullah SAW. Batu tuan-tuan, ini kita kena lihat. Bukan sekadar kita melihat sunnah Nabi itu dalam konteks sunnah teori, tapi secara praktikalnya untuk kita ikuti. Apapun dah masuk waktu isyak, jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan. Jangan ke mana-mana, kita sambung selepas ini insya-Allah. Jadi dipersilakan untuk azan isyak. Baik. Kita sebut tadi tentang bagaimana Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin membawa akidah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia daripada belenggu jahiliah, kekufuran, keruntuhan dalam konteks jahil dari sudut agama. Kemudian Nabi juga bawa kasih sayang untuk memperbetulkan masyarakat yang utuh dari sudut akhlak. Sebab berlakunya pergeseran, pergaduhan itu, kekerasan itu, peperangan itu, semuanya berpunca daripada keruntuhan dari sudut akhlak. Maka antara yang diterapkan oleh Nabi SAW ialah kasih sayang, mahabbah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran apa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'alakum turhamun.
Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kamu. Jadi maknanya perpaduan itu, kasih sayang itu benda yang fardu, benda yang wajib untuk kita laksanakan supaya umat Islam makin ada kekuatan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia kata sunnah Nabi. Sebab kadang-kadang orang sebut sunnah Nabi ni dia tak faham. Kalau saya bagi contoh, kalau saya minta contoh dia sebut sunnah Nabi, apa itu sunnah Nabi? Contoh, bagi satu contoh. Apa itu sunnah Nabi? Dia sebut contohnya. Apa dia? Puasa Isnin. Hari ni apa? Hari Selasa. Puasa Isnin. Okey? Lagi? Simpan janggut. Lagi? Makan makanan. Lagi? Baca Quran. Bersugi. Saya agak dah bila kita sebut tentang sunnah Nabi ni, perkara yang pertama kita akan teringat perkara-perkara sunat. Bila kita sebut sunnah Nabi, perkara pertama yang akan kita ingat perkara-perkara sunat. Bersugi, makan makanan, puasa Isnin Khamis. Bukankah itu sunnah? Betul, itu sunnah. Tapi itu masih lagi sunnah dalam kategori sunat. Sedangkan setiap sunat itu sunnah dan bukan semua sunnah itu sunat. Faham tak? Setiap sunat itu adalah sunnah, tapi bukan semua sunnah itu adalah sunat. Sebab ada sunnah yang wajib. Yang tadi bersugi sunnah yang sunat. Kalau tak bersugi, dosa lah. Dosa lah. Tak berdosa, tapi tak dapat pahala lah. Puasa Isnin Khamis, ya sunnah, tapi masih lagi sunnah yang sunat. Kalau kita tak puasa, dosa tak? Kemarin hari Isnin tak puasa, dosa tak? Sunat, dosa tak? Berdosa. Tapi ada sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib yang kalau kita tak buat, dosa. Contoh apa? Solat fardu, itu sunnah yang wajib. Contohnya apa? Berkasih sayang, itu sunnah yang wajib. Sebab tu kalau kita tak bertegur sapa dengan kawan, dosa tak? Dosa tak? Dosa, haram. Bermasam muka tu haram. Pasal apa? Pasal berkasih sayang itu wajib. Kadang-kadang kita tak nampak sunnah yang wajib. Kita hanya nampak sunnah yang sunat. Duk pulun buat sunat, lupa buat hak wajib. Sebab tu kita jangan pandang remeh sunnah yang wajib, sebab itu yang diutamakan, barulah diikuti dengan sunnah-sunnah yang sunat. Dan itu perjuangan kita sebenarnya. Bukan sekadar sambut Maulid Nabi. Kau setakat sambut Maulid Nabi, tuan-tuan, seronok sambut Maulid Nabi. Abu Lahab pun sambut. Abu Lahab sambut tak? Abu Lahab sambut siap dengan memerdekakan hamba yang beramal yang bernama Suwaibah. Dia merdekakan hamba, seronok punya seronok. Tapi Abu Lahab dalam masa yang sama, dia bukan menghidupkan sunnah Nabi, bahkan dia melawan sunnah Nabi. Turun ayat Quran khusus untuk Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Walaupun dia gembira dengan maulid Nabi, dia gembira dengan kelahiran Nabi, tetapi dalam masa yang sama dia tidak menghidupkan sunnah Nabi, bahkan dia menentang Nabi, maka dia tidak termasuk dalam kalangan yang beriman. Maka dengan sebab itu tak cukup kita bergembira semata-mata, tetapi bagaimana kita menghayati perjuangan Nabi, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sunnah yang wajib. Macam mana kita nak tahu ni mana sunnah wajib, mana sunnah yang sunat dan sebagainya? Tak lain dan tak bukan, kita kena menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu juga merupakan sunnah yang wajib. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu fardu wajib. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu perbincangan kita pada malam ini. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pemaaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.